Berita bisnes pilihan anda. Spectrum Pagi Bernama Radio. Bernama Radio Stesen Berita Bisnes Pilihan Anda bersama-sama saya Ziana Nasir. Balik tiba masanya untuk Jendela Fikir. Kita nak bincangkan topik memupuk kepimpinan siswa. Kita bersama-sama Dr. Shah Suzan Zakaria, Pengarah Pembangunan Pelajar Universiti Teknologi Mara UiTM di talian ketika ini. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, terima kasih Doktor kerana bersama-sama kami di Bernama Radio. Sama-sama, terima kasih juga Bernama atas jemputan. Ya, pastinya. Baik, kita nak cerita tentang memupuk kepimpinan siswa ni. Tapi sebelum tu kan Doktor, kita nak tahu juga apakah cabaran IPT untuk melahirkan graduan yang bakal menjadi pemimpin masa depan dalam situasi semasa ni COVID-19. Ya, terima kasih. COVID kita faham telah pun sikit sebanyak merencatkan perancangan kita di peringkat universiti, khususnya di bahagian awal pelajar yang berperanan untuk melahirkan pemimpin-pemimpin dan kalangan pelajar. Jadi sudah pasti ada cabaran-cabaran yang kita hadapi yang antaranya kita yakin bahawa kita kurang sedikit mampu dari sudut nak mengenali karakter dan juga personaliti pelajar apabila kita nak membangunkan pelajar ataupun terlibat dalam program-program kepimpinan. Disebabkan tiada face-to-face, maka karakter itu kita tidak mampu untuk mengenali dalam kalangan pelajar. Dan antara lain cabaran yang kita hadapi sekarang ialah dari sudut kita nak membina hubungan sosial dalam kalangan mereka, hubungan interpersonal dalam kalangan pelajar. Jadi itu sebahagian daripada cabaran yang kita hadapi sekarang lah. Selain daripada input-input kepimpinan tu mungkin sedikit kurang berkesan apabila penyampaian kita itu tidak secara langsung pergi kepada sasaran ataupun kepada kelompok-kelompok pelajar yang kita yakin ada potensi untuk dibangunkan, maka di sana ada sedikit kekurangan dan halangan lah dari sudut nak membangunkan daya kepimpinan dan juga karakter kepimpinan dalam kalangan mereka lah. Itu antara cabaran besar kita, sebab semuanya sekarang ini berlaku di atas platform yang kita panggil sebagai dalam talian, online platform. Ada kebaikan juga online platform, tetapi sedikit kekurangan kerana kita tidak boleh melihat wajah pelajar, kita tidak boleh face to face dengan pelajar. Itulah sedikit gangguan lah kepada kita. Okey, walau bagaimanapun program tetap juga dijalankan dengan keterbatasan yang ada waktu ini kan Doktor? Ya, betul. Ya. Jadi kita tahu juga dari segi program-program, apakah program-program yang boleh dilaksanakan di peringkat kebangsaan maupun antarabangsa yang dilihat mampu untuk bantu melahirkan pelajar yang berpotensi untuk menjadi pemimpin ni? Ya, sebelum ini pun kita banyak sekali program-program di peringkat kebangsaan dan juga di peringkat antarabangsa yang melibatkan pelajar. Malah bukan saja penglibatan kita di peringkat antarabangsa, malah kita juga menjadi sebahagian daripada host ataupun tuan rumah yang menganjurkan program-program di kedua-dua peringkat ini. Jadi dalam nak pastikan bahawa tampakan kita di peringkat kebangsaan, di peringkat antarabangsa yang menyelahkan potensi pelajar kita di UiTM, kita bergerak di atas prinsip bahawa kita diberikan perancangan strategik di peringkat UiTM. Dan di peringkat ataupun di bahagian hak ehwal pelajar juga ada perancangan strategik yang kita rangka dalam nak menyokong aspirasi universiti. Dan di bahagian hak ehwal pelajar kita bergerak di atas inisiatif-inisiatif utama, kita panggil sebagai key initiative, di mana kita pecahkan kepada beberapa indikator-indikator penting. Contohnya seperti program pengantarbangsaan, program yang melibatkan inovasi dan kreativiti, program yang melibatkan khidmat masyarakat ataupun kita panggil sebagai service learning, SULAM, singkatannya SULAM, dan juga program-program kepimpinan, program kaunseling dan sebagainya yang memang menjurus kepada pembangunan kepimpinan pelajar di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Jadi semua kelab satuan pelajar yang ada di Shah Alam contohnya, saya berikan contoh Shah Alam, kita ada lebih daripada 300 kelab dan persatuan pelajar. Semua ini kita galakkan penglibatan pelajar mengikut inisiatif yang telah pun diberikan kepada kita ataupun yang telah pun bahagian hak ehwal pelajar rangka dalam usaha kita nak menyerlahkan lagi ketampakan pelajar kita, potensi pelajar kita di peringkat yang lebih tinggi. Jadi kita bergerak di atas landasan inilah. Okey. Baik, bagaimana melihat dari segi keberkesanan program-program yang telah pun
langsungkan sebelum ini untuk melahirkan pemimpin dalam kalangan pelajar itu sendiri? Alhamdulillah, sebelum COVID lah, kita bercerita sebelum COVID ini, bahawa kita memang amat yakin sekali bahawa kita telah melahirkan ramai sekali tokoh-tokoh alumni yang dalam konteks kepimpinan kita yang dilahirkan di bahagian hak pelajar. Okay? Lihat sajalah alumni kita yang berada di seluruh negara, malah berada di luar negara juga. Mereka sebenarnya bermula dalam konteks bergiat aktif dalam persatuan, dalam kelab-kelab pelajar, dan akhirnya mereka keluar dengan membawa satu kualiti kepimpinan yang baik di luar sana. Jadi kepimpinan yang kita lihat ataupun kualiti kepimpinan yang kita terapkan kepada pelajar ini adalah sekarang ini kita melihat kepada konsep ataupun aspirasi ESI kalau di UiTM. Warga UiTM sangat familiar dengan konsep ESI, excellence, synergy dan juga integrity. Dan juga ada nilai-nilai individu yang kita terapkan kepada pelajar, khususnya kepada pemimpin-pemimpin pelajar, iaitu kita panggil sebagai nilai AIDAT. Okay, ilmu, disiplin, amanah, rajin dan integriti. Maksudnya kita bergerak ataupun kita memastikan input-input yang diberikan kepada pelajar ini dalam nak melahirkan pemimpin yang berkualiti adalah berteraskan kepada konsep inilah, kepada roh ini, kepada natijah ini, excellence, synergy, integrity dan juga nilai-nilai AIDAT. Okey, jadi pelajar kita serapkan mereka, kita bagi input kepada mereka ni berdasarkan kepada falsafah ini. Dan fokus-fokus kita juga contohnya di peringkat IKP, Institut Kepimpinan Pelajar di bawah sahabat saya kepimpinan Dr. Zuraida contohnya. IKP memfokuskan kepada modul-modul yang berteraskan kepada kepimpinan, kepada survival bangsa, kepada gaya kepimpinan pelajar pada masa hadapan. Begitu juga dengan pusat kegiatan pelajar. Kita ada banyak sekali penglibatan di peringkat kebangsaan dan juga antarabangsa yang melibatkan pelajar. Maka PKP ataupun pusat kegiatan pelajar, bukan PKP Perintah Kawalan Pergerakan, kegiatan pelajar. Okay. Dalam konteks ini memang akan memastikan bahawa kualiti program yang dianjurkan oleh pelajar tersebut perlu berimpak tinggi, perlu memberikan impak kepada pelajar dan juga impak kepada universiti. Sama juga dengan pusat co-curriculum, contohnya sekarang ini di bawah kepimpinan Dr. Azman. Okay? Dr. Azman dipastikan bahawa co-curriculum ini memfokus kepada pembangunan pelajar-pelajar yang menyertai uniform, dan juga kita ada curriculum subjek yang berkredit, yang mana di sini kita terapkan nilai-nilai dan juga program-program yang berfalsafah kepada konsep pembangunan pelajar. Sama juga dengan kolej-kolej kediaman. Kita ada pengetua-pengetua di kolej kediaman. Kolej-kolej kediaman juga menganjurkan program yang pelbagai. Kalau berada di UiTM, sudah pasti sebelum ini sangat meriah dengan pelbagai program yang berimpak tinggi yang dianjurkan oleh kolej-kolej kediaman juga. Dan yang saya sebutkan tadi, antara yang kita nak pastikan bahawa kualiti kepimpinan ini betul-betul ada, betul-betul diberikan kepada pelajar kita adalah melalui perancangan strategik yang SAP war-warkan kepada pelajar dan juga kepada semua warga di bahagian hak pelajar. Okey, baiklah. Bagi anda yang baru saja bersama-sama kami sekarang ini, kita menerusi program Jendela Fikir. Kita bincangkan topik memupuk kepimpinan siswa bersama-sama Dr. Shah Suzan Zakaria yang merupakan pengarah pembangunan pelajar Universiti Teknologi Mara UiTM. Kita dah dengar dah macam-macam program kan doktor yang dinyatakan tadi kan untuk membentuk kepimpinan dalam kalangan pelajar itu sendiri. Mungkin ada penambahbaikan yang perlu dilakukan terhadap program-program itu nanti. Ada cadangan tak untuk mungkinlah melihat kepada situasi semasa dan juga keperluan semasa? Ya. Sekarang ni ialah di antara hikmah COVID jugalah kan, apabila kita tidak boleh menjalankan aktiviti secara bersemuka, maka semua orang beralih kepada platform secara dalam talian. Okey, ini antara hikmahnya. Dan apabila kita meneroka program-program secara dalam talian ini, saya melihat kreativiti itu timbul ataupun sangat membugar dalam kalangan pelajar. Contohlah saya berikan. Apabila contohnya apabila pelajar-pelajar sebelum ini kita tidak yakin bahawa kita dapat melaksanakan ataupun melakukan program pengantarbangsaan secara online. Tetapi apabila berlakunya COVID ini, nak tak nak kita telah pun beralih kepada platform dalam talian. Maka program pengantarbangsaan rupanya lebih mudah dilaksanakan secara dalam talian kerana kita tidak perlu pergi secara fizikal, kita tidak perlu dan tidak melibatkan kos yang besar dan sebagainya, and yet natijah ataupun impact daripada program tersebut masih lagi kita dapat rasai dan juga dapat berikan kepada pelajar kita. Contoh saya berikan kepada
yang program yang dijalankan di bawah Kolej Perindu baru-baru ini. Program Inovasi Invention Design yang dilakukan oleh Kolej Perindu di UiTM Shah Alam contohnya, melakukan program pengantarabangsaaan inovasi secara dalam talian. Maka penglibatan ramai daripada negara-negara luar, yang mana sebelum ini kita merasakan bahawa susahnya nak dapat penglibatan oleh negara-negara luar bila program antarabangsa diadakan ataupun dianjurkan. Rupanya apabila program ini dijalankan dalam talian, ramai sekali penyertaan peserta-peserta daripada luar negara, daripada Filipina, daripada Indonesia, daripada Thailand, Singapura terlibat dalam program ini. Maka kita melihat bahawa program dalam talian ini memberi potensi besar juga kepada para pelajar untuk bergiat aktif dalam sebarang penganjuran kelab dan persatuan. Ini antara perkara barulah pada kita. Okey, baik. Nak tahu juga ni satu lagi perkara, Doktor. Apakah cara yang dapat dilakukan untuk memastikan penglibatan pelajar ni yang tak berminat? Sebab kita tahu ada pelajar yang tak berminat ataupun yang terlibat langsung dengan apa-apa aktiviti kelab ataupun persatuan pelajar ni. Macam mana kita nak memastikan mereka ni turut serta? Ya, sebenarnya memanglah akan adalah dalam kalangan pelajar kita yang kurang berminat ataupun dia mengambil pendekatan untuk fokus kepada akademik saja kan. Ya. Tapi kita perlu ingat, para pelajar perlu ingat dan kita sentiasa terapkan ataupun berikan input ini kepada pelajar. Walaupun kita cemerlang sekalipun dalam akademik kita, kita faham akademik selalu menjadi prioriti kita, menjadi keutamaan kita bila masuk universiti. Kan? Kita boleh capai CGPA yang tinggi, 3.8, 3.9. In fact, ada graduan kita yang graduate dengan 4 flat, 4.0 CGPA. Yeah. Tetapi pada masa yang sama, kalau kita tak lengkapkan diri kita dengan elemen-elemen lain yang kita panggil sebagai soft skill ataupun nilai tambah ini melalui kegiatan persatuan, kelab dan sebagainya, kita juga tidak lengkap. Sebenarnya, kita masih belum sempurna sebagai graduan yang holistik kita panggil, sebagai halu. Yang dinamisme, ada nilai integriti, ada nilai daya saing yang tinggi, belum komplit. Sebab tu kita sentiasa menerapkan kepada pelajar yang tidak berminat ini ataupun yang mengambil ringan tentang pelibatan dalam persatuan, dalam kelab-kelab pelajar dan sebagainya ini untuk seboleh-bolehnya terlibat juga. Sebab contohnya lah, kalau mereka masuk sebagai pelajar dalam program-program akademik tertentu, sudah pasti nak tak nak mereka wajib menyertai persatuan-persatuan akademik di bawah program-program akademik. Itu dah satu. Kemudian sekiranya mereka nak terlibat lagi, mereka ada ratusan program ataupun kelab-kelab persatuan pelajar yang lain yang mana mereka boleh sertai. Kalaupun mereka tidak berminat untuk menjadi, kita panggil sebagai majlis tertinggi ataupun MC dalam kelab dan juga persatuan-persatuan, mereka menjadi menyumbang sebagai ahli biasa, tidak menjadi masalah. Tapi penlibatan itu sentiasa kita galakkan dalam kalangan pelajar kerana inilah sebahagian daripada nilai tambah apabila mereka keluar bergraduan daripada universiti nanti, inilah sebahagian daripada nilai tambah yang akan mungkin majikan akan tanya. Bukan mungkin, majikan sudah pasti akan melihat kepada nilai tambah ini dalam sebelum mereka mengambil graduan sebagai pekerja dan sebagainya. Jadi kita galakkanlah. Kita percaya ada yang mengambil ringan tentang perkara ini, tapi kepentingannya mungkin tidak nampak pada hari ini. Kepentingannya mungkin nampak setelah pelajar-pelajar itu bergraduat nanti. Ya. Apa alasan mereka ambil ringan tentang perkara ini? Kadang-kadang mereka merasakan bahawa mereka tak nak mengganggu fokus kepada akademik, ataupun tidak mahu menyibukkan diri dengan kelab-kelab, dengan program-program yang dianjurkan dan sebagainya. Tetapi saya atau tidak, sebenarnya mereka-mereka yang kita panggil sebagai kita katakan sebagai sibuk menyertai ataupun menguruskan program-program ini, sebenarnya mereka cemerlang. Sangat cemerlang. Apabila mereka graduate nanti dengan CGPA 3.0 dan ke atas, ditambah lagi dengan pelbagai penglibatan dalam kelab dan juga persatuan pelajar, inilah sebenarnya yang menguatkan lagi, yang memberikan bukti bahawa pelajar ini wajib diserap oleh bakal-bakal majikan ataupun diambil oleh bakal-bakal majikan pada masa akan datang. Kerana nilai tambah ini, apabila mereka menyertai syarikat dan sebagainya, apabila bergraduate nanti, syarikat rupanya melihat mereka dengan keadaan yang berbeza apabila menyertai company. Contohnya apabila diminta untuk menjadi MC bagi majlis-majlis tertentu, mereka lah antara yang terkehadapan mengoffer diri untuk menjadi pengacara majlis contohnya. Apabila company menganjurkan program-program tertentu, mereka lah yang akan
menawarkan diri untuk terlibat memberi sumbangan dan sebagainya. Jadi ini kesannya nanti yang pelajar-pelajar mungkin tak nampaklah sekarang. Adakah penerangan seumpama ini diberikan kepada pelajar pada awal sesi pembelajaran mereka bila mereka menjejak kaki ke UiTM, telah pun diberikan penerangan apa peri pentingnya untuk mereka sertai segala kelab persatuan yang berkaitan dengan membina pelajar itu sendiri dari segi aspek kepimpinan? Betul. Sebenarnya apabila pelajar mula-mula melangkah masuk ke universiti di UiTM khususnya kan, kita ada Minggu Destinasi Siswa. Minggu Destinasi Siswa ini kita lengkapkan dengan kita berikan dengan pelbagai maklumat kepada mereka. Dan sebahagian daripada maklumat tersebut adalah dari sudut kepentingan kelab-kelab dan persatuan. Malah kita juga mengadakan hari bertemu pelanggan, kelab-kelab persatuan juga mengadakan hari untuk kita panggil sebagai mencari ahli baru ataupun menambah ahli baru dalam persatuan mereka. Mereka pelajar-pelajar ini boleh terlibat secara langsung dalam mana-mana persatuan yang mereka minat. Bukan sahaja persatuan yang bersifat akademik, tapi persatuan lain. Taekwondo ke, debat ke, pidato ke, counselling juga ada kelab-kelab di bawahnya dan sebagainya. Jadi pelajar-pelajar boleh memilih mengikut minat, kesesuaian dan juga apa yang mereka merasakan lebih dekat dengan diri mereka. Jadi inilah penerangan yang kita beri di peringkat awal bila pelajar mula melangkah masuk ke universiti, ke UiTM. Ya, dan Dr. Shah Suzan sendiri pastinya dah pun melihat banyak sebenarnya, dah banyak sesi, banyak tahun juga dari segi pembangunan pelajar kelahiran UiTM itu sendiri kan. Apabila mereka dah keluar daripada UiTM, mereka dah mula bekerja dan sebagainya, mungkin juga terlibat dalam organisasi yang cukup besar. Apa trademark yang dibawakan oleh mereka ni dari segi aspek kepimpinan yang menampakkan mereka ini cukup fit sebagai orang kata untuk menjadi seorang pemimpin di sesuatu organisasi? Sebenarnya itulah aura UiTM tu sendiri. Aura UiTM kelahiran UiTM. Aura UiTM ataupun trademark yang dibawa oleh pelajar UiTM ini. Di UiTM ni kalau kita sebut tentang kalau debat lah, contohnya kita sebut debat Okey. Antara nama-nama yang disegani di peringkat kebangsaan dalam kalangan universiti ataupun di luar negara juga, UiTM lah antara nama yang menyerlah. Antara nama yang terhadap kehadapan lah selain daripada universiti yang lain. Jadi apabila contohnya pelajar-pelajar ini keluar di dalam pasaran nanti contohnya, mereka lah yang akan membawa aspirasi UiTM. Begitu juga dengan mereka-mereka yang terlibat aktif dalam badan-badan beruniform ataupun sukan-sukan. Di UiTM kita dikenali antara universiti yang sangat kuat dari pencapaian dalam bidang sukan. Dan apabila pelajar ini keluar di dalam pasaran nanti contohnya, mereka diambil bukan saja dilihat dari sudut program pengajian yang mereka ikuti semasa belajar di UiTM, tapi juga dari sudut mereka dari sudut sumbangan kepada bidang sukan. Saya pernah jumpa beberapa alumni kita. Bila ditanya program akademik apa yang mereka ikuti semasa belajar di UiTM dulu, mungkin dia kata FSPU, daripada Fakulti Seni Bina Perancangan dan UKO. Tetapi bila ditanya di mana mereka bekerja di syarikat yang mungkin tidak kita rasakan tidak berkait dengan bidang yang mereka ambil di peringkat universiti. Jadi kita question. Jadi apabila kita tanya lagi kepada pelajar tersebut, alumni tersebut, macam mana boleh join ataupun menyertai company tersebut? Kerana dulu saya mewakili sukan universiti dalam sukan sekian-sekian dari peringkat kebangsaan atau antarabangsa. So atas nilai tambah itulah syarikat ini mengambil saya menyertai syarikat mereka. Jadi ini kita melihat pada kepentingan bahawa apabila kita terlibat dalam sebarang aktiviti pembangunan pelajar di universiti, kita jangan meletakkan bahawa itu akan mengganggu ataupun menyebukkan diri kita dengan perkara yang tidak penting. Tidak. Sebenarnya apabila kita terlibat dalam kelab ataupun persatuan pelajar ini, kita membina karakter kepimpinan kita secara tidak langsung yang kita tidak sedari. Yang mungkin perkara tersebut mungkin tidak ada dalam bilik kuliah. Jadi ini sebahagian daripada nilai tambah yang bukan saja sangat penting kepada pelajar, tetapi dia menjadi satu nilai yang sangat berguna apabila mereka masuk dalam pasaran nanti yang akan dilihat oleh majikan-majikan. Jadi UiTM ini saya pernah mendapat input daripada majikan-majikan di luar sana. Bila sebut UiTM, mereka agak sukar untuk menolak pelajar UiTM. Kerana apa? Kerana UiTM ada satu nilai yang kita panggil sebagai nilai year. Nilai year ini apabila kita katakan majikan meminta pelajar-pelajar kita
buat satu perkara. Sibuk mana pun dia akan jawab, ya dulu. Oh, okey. Jangan kata, tak boleh bos, saya sibuk lah. Tidak. Tak Dia ada akan alasan jawab, tak ada alasan. Tak ada alasan, ya. Bila dia jawab ya tu, kemudian baru dia atur strategi apa yang dia nak buat, macam mana dia buat dan sebagainya. Maknanya ya dulu. Apabila bos kita jangan cakap tak boleh. Itu tak kena. Kita cakap ya, and then kemudian kita aturlah macam mana kita nak buat, apa approach ataupun pendekatan yang kita nak lakukan. Okay. Itu penting. Ya, inilah yang kami mahu sebenarnya. Dalam aspek pekerjaan kan, kita perlukan individu yang macam tu. Yang tidak menolak apa saja arahan. Betul? Ya, betul. Okey, Sebab jadi kita organisasi kan. Betul. Okey, dan ini nilai tambah yang perlu ada dalam diri setiap daripada pelajar yang dilahirkan oleh UiTM atau mana-mana universiti sekalipun, supaya mereka ni dapat menempatkan diri mereka sebaik mungkin bila mereka masuk ke alam pekerjaan nanti. Apapun, terima kasih banyak-banyak doktor kerana bersama-sama kami. Informasi sangat menarik sebenarnya untuk memberi juga kesedaran dan juga mungkinlah juga membuka mata untuk adik-adik kita ni yang nak melangkah masuk ke UiTM mungkin kan, supaya mereka ni menceburkan diri, terlibat sama dalam segala aktiviti program kelab persatuan yang berkaitan untuk membangunkan diri mereka sebagai seorang pelajar yang bukan saja bijak cemerlang dalam akademik, tapi ada juga faktor-faktor lain, elemen lain yang membolehkan mereka itu menjadi orang yang luar biasa sedikit bila mereka keluar di alam pekerjaan nanti. Terima kasih, doktor. Ya, terima kasih banyak. Okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, itu dia, kita baru saja bersama-sama Dr. Shah Suzan Zakaria, Pengarah Pembangunan Pelajar Universiti Teknologi Mahara UiTM. Kita bincangkan berkaitan memupuk kepimpinan siswa menerusi program Jendela Fikir. Terus dengar Bernama Radio, stesen berita bisnes pilihan anda. Sekiranya anda terlepas program Jendela Fikir itu tadi, anda boleh layari facebook.com/Bernama Radio dan klik pautan video. Serendah FM